Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. InsyaAllah hari ini kita sambung sesi bedah buku kita. Saya dah pun buat 14 episod sebenarnya. So ini yang ke 15. So kita dah sampai. Kita akan bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan Mir Hazil Azran Ramli, saya sendiri, dan buku ini terbitan daripada PTS Millenia Sdn Bhd. Buku ini diterbitkan tahun 2008. Cetakan ataupun naskah di tangan saya ni cetakan ke-6-nya tahun 2014. Jadi untuk makluman, kalau anda baru pertama kali melihat buku ini, dia dah tak ada di kedai-kedai buku sebab dah out of stock. Cetakan terakhir kalau tak silap saya tahun 2018 ataupun awal tahun 2019. Kemudian bila dah out of stock tu dia tak sambung cetak. Wallahu alam, hingga bila tak tahu. Tapi kalau nak baca ataupun nak carinya juga, boleh cari di State Library ataupun di National Library ataupun di kebanyakan universiti tempatan, di library universiti tempatan, insyaAllah ada. Jadi hari itu kita berhenti di bahagian kesihatan dan pertumbuhan. Kita berada di bab ke-5, bab ke-6, tentang bahagian kedua. Buku ni ada dua bahagian. Ini bahagian yang kedua. So bahagian kedua ni bab 6, rahsia personality warna, tentang ujian warna. Jadi kita dah nak masuk ke arahan ujian. Jadi kalau anda yang nak ikut ujian ini, maksudnya kalau nak tahu warna aura diri, salah satu cara yang mudah, tanpa menggunakan kamera aura, kalau datang ke klinik ataupun di center saya tu, boleh dapatkan diagnosis aura melalui foto aura. Tapi kalau anda tak dapat datang, kita boleh lakukan ujian bertulis. Cumanya ketepatan mungkin melalui diagnosis itu lebih tepatlah kalau ujian ni, sebab bila kita menjawabnya kita menggunakan fikiran ataupun kita mengikut, kita rasa pendapat kita itu jawapan yang tepat. Jadi kadang-kadang mungkin kena buat dengan lebih berhati-hatilah. Saya akan bacakan arahan ujian. Okey. Bahagian ini membincangkan berikut adalah arahan ujian. Berikut adalah arahan ujian untuk aura personality warna. 1. Jawab soalan-soalan yang diajukan mengikut kategori warna yang dinyatakan. So soalannya ada 7 warna lah, 7 kategori ya. 7 set soalan. Baca penyataan yang dinyatakan satu persatu. Nilai kesannya pada diri. Ada terdapat persamaan dengan apa yang saudara rasa benar mengenai diri. Apabila saudara merasakan penyataan itu tepat ataupun hampir tepat dengan diri, maka tandakan right pada kotak di hujung penyataan itu sebagai tanda ya atau setuju. Lakukan ujian ini dengan bersahaja dan spontan tanpa terlalu memikir jawapannya. Maknanya buat je tanpa terlalu nak keruk dahi lah nak jawab dengan biasa saja. Jumlahkan dengan mengira beberapa jawapan ya yang ditandakan oleh saudara pada setiap penyataan mengikut warna. Selepas saudara selesai mengiranya, saudara menemui warna yang mempunyai jawapan ya yang terbanyak. Inilah warna personality saudara. Contohnya, sekiranya saudara mendapat 4 bagi warna merah, 8 bagi warna hijau, 2 bagi warna biru, 3 bagi warna-warna yang lain, maka warna personality atau warna dalaman saudara adalah hijau. Jika saudara terus pergi ke muka surat kini saudara terus pergi ke muka surat yang membincangkan warna itu. Baca perlahan-lahan dan cuba hayati ke penyataan yang saya kongsikan di situ. Saudara dapat memulakan pelayaran bagi mengenal pasti diri melalui ilmu personality warna ini. Sekiranya saudara mendapati 2 ataupun lebih
jawapan yang sama mempunyai nilai ya yang paling tinggi, ia bukan bermaksud saudara memiliki banyak warna asas. Maknanya kalau ada dua jawapan yang sama bukan bermaksud anda ada dua warna asas pula, tetapi mungkin kena semak balik yang mana yang lebih berat. Okey, ini bermaksud saudara memiliki banyak potensi dan kelebihan. Jadi kalau ada lebih pada satu yang sama, jadi mungkin potensi itu, tapi salah satunya adalah warna asas. Warna-warna itu mungkin mewakili diri saudara, hanya saudara perlu memastikan yang mana satu paling menggambarkan mengenai diri saudara. Bagi memastikan, baca dahulu penerangan setiap warna dan hayati setiap potensi itu. Lama kelamaan saudara dapat merasakan yang mana satu lebih menggambarkan diri saudara. Ingat, kita adalah pelangi dan kita mempunyai banyak warna yang dapat dikembangkan potensinya. Mungkin saudara mempunyai dua atau lebih warna majoriti. Tidak ada salahnya di sini. Mungkin saudara berjaya mengembangkan dua warna pada diri saudara. Saudara hanya perlu lebih tahu dan yakin yang mana satu menggambarkan diri saudara dan yang mana satu dikembangkan, ataupun yang mana satu saudara kembangkan potensinya bagi mewarnai kehidupan. Bersikap jujur pada diri saudara dan ambillah beberapa lama masa yang saudara perlukan untuk melakukan ujian ini. Selamat meneroka rahsia diri. Okey, maksud saya dalam buku ni, kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Buku ni saya tulis tahun 2008 dulu ya. Jadi maksud saya bahagian bab ujian warna ni, kita nak mengenal pasti apakah warna asas diri ataupun warna dalaman diri. So setiap orang ni macam pelangi, kita ada banyak macam-macam potensi. Sebab tu lagi satu buku ni saya nyatakan tentang psikologi warna juga, tapi bongkar potensi diri. Maknanya nak memperbagaikan lagi warna-warna dalam kehidupan kita. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan mesin ya. Jadi kita bukan hanya satu kita punya mood hari-hari tu sama, kita punya operasi hari-harinya sama, kita punya kemampuan tahap tu sahaja. Kita ada berbagai potensi yang boleh kita gali, yang boleh kita keluarkan. Dalam erti kata lain, setiap orang ada warna asas diri, kemudian dia ada beberapa warna yang dia corakkan, beberapa warna yang dia terap ataupun yang dia bangkitkan pada diri dia menjadi satu potensi tambahan pada diri dia. Contohnya mungkin anda seorang atlet, tapi dalam masa yang sama anda juga seorang yang menjadi motivator, menjadi speaker, menjadi seorang penyampai yang bersemangat. Jadi kalau kejayaan anda sebagai seorang facilitator, sebagai seorang motivator, sebagai seorang guru, itu menjadikan kata-kata anda itu selalu bersemangat, memberikan motivasi kepada orang lain. Tapi latar belakang anda yang jadi macam tu dulu mungkin disebabkan sebab anda seorang yang aktif, anda seorang yang agresif, seorang ahli sukan, for example. Mungkin juga anda sebenarnya seorang yang lembut, seorang yang prihatin, seorang yang mungkin berwarna biru, seorang yang suka menjadi penyokong kepada orang lain, suka membantu orang lain, berempati, bersimpati dengan orang lain. Tapi dalam masa yang sama, anda mula perlahan-lahan belajar untuk berniaga secara online, so anda lebih agresif, anda kreatif buat iklan, anda kreatif buat poster, anda kreatif buat buat status-status yang mengajak kepada kebaikan, tapi menarik orang untuk minat beli kepada produk yang anda tawarkan ataupun perkhidmatan yang anda tawarkan di media sosial. Walaupun asalnya dulu anda lebih pemalu, tapi sekarang mungkin anda menolak diri menjadi orang yang lebih aktif di media sosial. Jadi watak-watak inilah yang saya maksudkan dengan kepelbagaian warna. Mungkin warna asas anda adalah warna yang lembut, warna yang kita kata tadi, warna yang lebih kepada introvert. Tetapi selepas anda menerapkan potensi ataupun membangkitkan potensi, mengeluarkan beberapa warna yang lain, anda akan dapati kita juga akan ada beberapa cabang kebolehan yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan
warna personality. Tapi buku ni nak mencari tentang warna asas. Buku ni membicarakan semua tentang warna supaya anda dapat membangkitkan lebih banyak warna pada diri. Jadi untuk tahun 2008 dulu saya memperkenalkan dulu tentang aura personality warna. Namun dalam buku ni pun saya nyatakan bahawa kita boleh ada kita digalakkan untuk meneroka beberapa potensi warna. Tapi bagi mengesan tentang warna diri, dalam buku ni pun ada, dalam buku ini pun ada, kita masukkan set ujian. Ini yang kita akan bacakan sekarang. Okey. Kalau anda suka konten yang kita kongsikan, tolong like and share, tanda akad ijab kabul ilmu. Setiap ilmu tu ada ijab kabulnya supaya kita dapat taufik dan hidayah ilmu. Kerana taufik hidayah ilmu ni tadi menjadikan kita ni lebih faham dan lebih menghayati dan akhirnya menjadi ilmu yang hidup. Ilmu yang hidup ni macam ilmu yang bercahaya lah. Sebab itu kita dapati banyak perkara. Mungkin kita baca banyak buku, kita dulu belajar tinggi, kita belajar banyak perkara, tapi tak semua jenis ilmu kita ingat dan tak semua jenis ilmu kita aplikasikan dalam kehidupan. Mungkin kita kata tak ada keperluan, mungkin kita kata macam benda tu tak selalu pakai, tak hari-hari guna. Jadi pada setiap orang yang makin tinggi tingkatan akademiknya, dia akan menjurus kepada satu niche yang kecil sahaja. Dulu waktu kita kecil-kecil kita belajar semua, tapi bila kita dah makin besar, kita pergi kepada satu jurusan yang tertentu. Dan apabila kita menjuruskan kepada satu jurusan ini tadi, banyak perkara lain yang kita dah lupa ataupun kita dah tak pakai ataupun kurang aplikasikan. Tapi salah satu sudut yang lain disebutkan juga sebagai cahaya ilmu. Bahawa cahaya ilmu itu tidak berkembang pada diri kita. Macam kita dah tua ni nak hafal doa pun susah. Dulu kecil terang hati kan, hafal doa pun lebih senang dapat. Umpama macam tu. Sebab mungkin dulu ada taufik hidayah ilmu. Jadi bila ada taufik hidayah ilmu dari guru yang mengajar kita, kita lebih mudah untuk merakam, mengingat apa yang kita pelajari itu. Okey, kita terus masuk kepada personality merah. Okey, ini soalan-soalan. Anda mungkin boleh dengarkan saja. Kalau ya, anda tandakan pada kertas ataupun tandakan pada jari. Ya. Nah, jadi nanti totalkan berapa ya yang anda dapat untuk soalan-soalan yang saya akan bacakan ini. Kalau anda baru menonton, nanti anda tonton. Ini dah episod ke-15. Cari balik ataupun boleh pergi ke channel YouTube saya, Hijrah Diri TV. Sambung saja, Hijrah Diri TV, tak payah selangkan. So nanti pergi kepada bedah buku. Dalam bedah buku tu saya dah listkan semua yang soalan ataupun bab-bab yang sebelum ini. Kalau di Facebook ni susah sikit nak cari kan, kena scroll lama kan, sebab dia dah banyak hari dah. Setiap kali tu saya akan baca dan saya akan kupaskan tambahan. Okey, kita nak baca soalan personality berwarna merah. Soalan pertama, saya terus baca lah, saya tak baca pertama, kedua kan. Saudara seorang yang berdikari. Kalau ya, tanda. Soalan kedua, saudara percaya saudara adalah unik. Yang ketiga, saudara mempunyai ciri pemimpin dan pemenang. Soalan keempat, saudara suka mendapat perhatian dalam aktiviti sosial. Kelima, kebanyakan potensi diri saudara ditonjolkan dalam bentuk fizikal. Maknanya you lebih kepada fizikal, orientasinya fizikal. Banyak menonjol contohnya dalam sukan, dalam aktiviti yang fizikal lah, perbuatan, kelakuan, maknanya for action oriented. Soalan ke-6, saudara sukakan sesuatu yang mempunyai elemen lasak seperti kelajuan, kegairahan dan yang merangsangkan kehidupan. Soalan ke-7, saudara mementingkan pencapaian matlamat. Dalam mencapainya, saudara percaya kepada sikap kompetitif dan bersaing. Maknanya orang yang suka bersaing lah. Soalan ke-8, seks adalah satu keperluan yang perlu diutamakan dan ia adalah sesuatu pengalaman yang menyeronokkan. Ke-9, saudara sukakan kebebasan dalam sesuatu perhubungan dan tidak suka dikongkong. Soalan 10, saudara lebih gemar berkomunikasi yang jujur, berterus terang dan tidak berselindung. Cakap straightforward je. Okay.
Yang ke-11, saudara membuat keputusan dengan tergesa-gesa tanpa berfikir panjang. Soalan yang ke-12, saudara seorang yang bertenaga, yakin pada diri, tidak suka bergantung kepada orang lain dan praktikal. Maknanya tidak suka bergantung kepada orang lain dan anda seorang yang praktikal. Setiap set ada 12 soalan saja. So jumlahkan berapa ya yang anda dapat tadi ya. Kalau dapat 2 tanda 2, kalau dapat 5 dapat 5. Kalau ke 12-12-nya ya anda tandakan 12. Sekarang kita tengok personality orange. Saya cuba habiskan bab hari ini sampai semua personality. So nanti baru kita akan bacakan bab 7 iaitu personality setiap satu warna. Okey, bersedia personality orange. Soalan 1, saudara membuat perancangan dengan teliti. Soalan kedua, saudara sukakan aktiviti yang berbentuk fizikal dan lasak. Soalan ketiga, bagi saudara kehidupan yang diberikan perlulah dihayati dengan sepenuhnya. Soalan keempat, saudara gemar bercakap mengenai cabaran yang dihadapi. Soalan kelima, seks adalah salah satu pengembaraan yang menyeronokkan. Soalan keenam, saudara mengutamakan kebebasan dan perkara yang penting dalam hidup saudara. Saudara utamakan kebebasan dan perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Soalan ketujuh, saudara merancang strategi dan apa yang perlu dilakukan bagi projek yang akan datang supaya ia tersusun. Soalan ke-8, kadang-kadang saudara menggunakan kuasa yang ada pada saudara dengan mendesak orang lain. Ke-9, saudara tidak berminat pada apa yang difikirkan orang lain mengenai saudara. Yang ke-9 ni, saudara tak berminat pada apa yang difikirkan oleh orang lain mengenai diri saudara. Ke-10, saudara berminat dengan sesuatu yang berkaitan dengan bidang perniagaan, jualan dan pemasaran. Ke-11, saudara tidak suka berlengah-lengah dan membiarkan sesuatu perkara berlalu begitu saja. Dan yang ke-12 yang terakhir, saudara berpendapat kehidupan, kerjaya dan perhubungan adalah penting untuk dipelihara. Saudara berpendapat kehidupan, kerjaya dan perhubungan adalah penting untuk dipelihara. Okey, 12 soalan. Saya tandakan berapa jawapan anda. Okey, personality kuning. 12 soalan untuk personality kuning. Ataupun kalau anda personality kuning, kalau ini mungkin personality anda, kalau jawapan ya anda tinggi untuk personality ini. Okey. Soalan pertama, saudara seorang yang spontan dan penuh dengan berbagai idea yang kreatif. Saudara seorang yang bijak. Soalan ketiga, saudara suka mengembara ataupun berehat di pantai. Soalan yang keempat, saudara kelihatan lebih muda daripada umur sebenar. Yang kelima, saudara tidak suka mengambil tanggungjawab dan committed pada sesuatu perkara. Soalan ke-6, saudara jarang menepati waktu terutamanya ketika menghadiri mesyuarat. Ke-7, saudara suka menghabiskan masa saudara dengan bermain, beriadah ataupun bersama-sama dengan orang sekeliling. Ke-8, saudara tidak suka mengenang perkara yang berlalu, terutamanya perkara yang menyedihkan. 9, saudara lebih gemar kerja yang memerlukan kesenian, kreatif ataupun kerjaya menggunakan seni tangan. 10, prestasi saudara bagus ketika memulakan sesuatu kerja tapi menurun dalam menghabiskan kerja itu. 11, saudara berasa kurang selesa sekiranya tidak melakukan pergerakan badan dan bersenam. Ke-12, tubuh badan saudara sensitif dengan keadaan sekeliling, terutamanya bahasa tubuh orang lain.
Tandakan berapa jawapan ya daripada 12 soalan tadi. Okey, seterusnya personality hijau. Mungkin anda personality hijau. Soalan pertama, saudara bersikap terbuka. Kedua, saudara boleh bercakap bagi beberapa jam mengenai berbagai topik. Soalan ketiga, saudara perlu dan pentingkan kedamaian dan keharmonian dalam hidup. Keempat, saudara suka bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Kelima, alam semula jadi dan masyarakat penting kepada saudara. Keenam, saudara sukakan haiwan peliharaan dan minati bunga-bungaan. Ketujuh, makna hubungan yang rapat bagi saudara adalah kasih sayang dan perkongsian. 8. Masyarakat menganggap saudara sebagai teman, kaunselor dan guru yang baik. 8. Saudara suka meluangkan masa dengan saudara mara, keluarga dan kawan baik saudara. 10. Tadi 8 tadi 9. 10. Perhubungan dan persahabatan adalah perkara penting dalam kehidupan saudara. Perhubungan dan persahabatan adalah perkara yang penting dalam kehidupan saudara. Soalan ke-11, mengajar, berkomunikasi dan memberi nasihat kepada orang ramai adalah perkara yang saudara suka lakukan. Ke-12, saudara suka meluahkan dan berkongsi perasaan dalaman dengan orang lain supaya saudara berasa lebih tenang. Okay, ada 12 set. Kalau banyak jawapannya ya, anda tandakan berapakah yang ya tadi ya. Kalau 5 lah, 6. Nanti kita buat perbandingan mana yang paling banyak bila saya dah habis bacakan. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang baca buku Aura Personality Warna, Cara Melihat Diri, Perhubungan dan Kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Buku ini saya tulis tahun 2008. Dah tak ada di pasaran, jangan tanya macam mana nak beli buku ni. Kalau ada buku ni, cari balik. Mungkin ini masa yang baik untuk anda ulang kaji untuk kita kenal balik diri kita, apatah lagi apabila kita dah semakin berusia ni, kita sedang revise perjalanan yang Allah Ta'ala berikan kepada hidup kita, dan Allah Ta'ala dah susun perjalanan kita ni penuh dengan warna-warni. So kita nak imbas balik, adakah kita banyak yang macam ni, banyak macam ni. Jadi kita nak mengenal pasti yang mana sebenarnya aku, siapa sebenarnya aku. So daripada situ mungkin kita lebih dapat banyak keluarkan apakah potensi. Contohnya macam saya personality hijau. Kenapa saya personality hijau? Sebab saya ambil gambar aura pun memang, kalau guna kamera pun memang warnanya hijau. Tadi kita baru baca personality hijau. Banyak dekat situ amat kena dengan diri saya. Contoh, saya boleh bercakap berjam-jam kadang-kadang. Bila sesuatu topik tu kita sedang kupaskan, kita suka, kita boleh cakap tanpa kita sedar masa berjalan. Sama juga macam ni kan, kita nak bedah buku, ini dah topik ke-15 dah. Kemudian saya suka, saya menghargai perhubungan. Sebab itu mereka yang tidak berjaga hubungannya, kita rasa macam ada setengah orang macam di Facebook tu, dia suka-suka je dia tulis komen, dia nak add friend, dia nak unfriend. Tapi macam pada personality hijau, dia menghargai komen, dia menghargai like, dia menghargai share daripada orang. Kemudian bila orang unfriend, dia akan tersinggung, dia akan terasa apa salah dia. Itu personality hijau. Okey. Jadi bila saya tandakan tu, daripada banyak, saya pun nampak kuning pun banyak juga. Merah pun macam ada tadi, tapi bila hijau tu mungkin lebih banyak. Jadi anda kena jawab 12 set soalan ni, saya bacakan. Jadi nanti anda yang mana baru menonton, nanti boleh tonton semula, ulang tengok video ni. So tandakan. Jadi kalau anda rasa jawapan itu betul, dalam episod yang akan datang kita akan kupas satu persatu apakah kelebihan-kelebihan pada setiap personality warna. Dalam buku ini, saya merupakan buku pertama dalam energy psikologi di Malaysia. Dalam skop psikologi, banyak juga direfer oleh kaunselor-kaunselor, pelajar-pelajar yang buat PhD untuk CR, yang ambil menjadi kaunselor dalam ilmu kaunseling, dalam perspektif pendekatan psikologi melalui warna. So mereka yang belajar dalam bidang kaunseling, cikgu-cikgu untuk kenal anak murid, ketua-ketua jabatan untuk kenal staf-staf anda, bagus untuk tahu buku ni. Sebab daripadanya anda memahami
bagaimana, kenapa ada perbezaan pendapat, kenapa ada persamaan, kenapa ada yang kaki sokong, kenapa yang kaki bangkang, kenapa yang ya saja, cakap apa pun ya saja, dia malas fikir. Jadi rupa-rupanya kita ni ada berbagai watak dalam warna, personality warna. Jadi kita fahami warna kita dahulu, dan dengan itu dengan lebih mudah kita nak berinteraksi dengan warna yang lain. Contohnya nanti saya akan terangkan. Contoh kalau personality merah, dia suka dengan orang personality biru. Personality kuning, dia suka dengan orang personality violet. Contohnya macam tu. Jadi anda akan dapati lebih mudah untuk memahami pasangan anda, rakan sekerja, anak murid, ataupun kalau anda kaunselor sebagai bagaimana nak menasihati pesakit, ataupun orang-orang yang datang minta nasihat pada anda. Musim PKP ni ramai orang tertekan, ramai orang call untuk dapatkan khidmat nasihat. Jadi kadang-kadang melalui cara orang tu berbicara, kita dapat faham orang ini dalam kategori personality warna apa. Jadi daripada situ kita dapat nasihatkan apakah nasihat yang sesuai. Sebab tak semua nasihat sesuai untuk semua orang. Dalilnya mudah, tak semua ubat yang bagus sesuai untuk semua orang. Macam sekarang, zaman COVID-19 ni tak jumpa pun ubatnya. Jadi macam mana nak pastikan ubat itu sesuai untuk semua orang? Jadi kena cari satu ubat yang mungkin dapat cure. Tetapi nanti walaupun dah ada ubat, tak semua ubat itu kita akan dapati berkesan dengan cepat. Kadar yang sama pada setiap orang. Kadar pada setiap orang berbeza-beza. Makan paracetamol, makan Panadol, mungkin ada orang makan sebiji dia dah cukup. Ada orang 2 biji. Ada orang kena ulang lagi makan. Sehari 2-3 kali baru ada kesan. Jadi kesan pada badan setiap orang berbeza sebab auranya berbeza-beza. Aura itu tenaga, baterinya berbeza-beza. Kita pergi kepada soalan personality biru. Okey, sedia anda dengar soalan dan anda tandakan berapa banyak ya. Pakai jari pun tak apa. So nanti kena tulis saja. Berapa jawapan ya untuk biru, berapa jawapan ya untuk hijau, dan seterusnya. Hijau kita dah baca tadi. Kita pergi kepada biru. 3 lagi ya. Biru, indigo dan violet. Tandakan ya untuk 12 soalan ini. Soalan pertama. Saudara suka bersosial dan bersama orang lain sepanjang masa. Soalan kedua. Saudara suka memberi dorongan kepada orang lain. Soalan ketiga. Saudara kurang bercita-cita tinggi dan agak konservatif. Maknanya cita-cita dia selalu sederhana je. Bukanlah pula tak ada cita-cita, tapi dia takut nak bercita-cita besar. Okey, soalan ketiga tadi, saudara kurang bercita-cita tinggi ataupun terlalu besar dan agak konservatif. Mungkin dia old fashion sikit. Kalau dulu mak dia cikgu, dia jadi cikgu pun jadilah. Contoh macam tu ya. Soalan yang ketiga, keluarga adalah keutamaan bagi saudara. Soalan keempat ni, keluarga adalah keutamaan bagi saudara. Yang kelima, saudara sukar hendak berkata tidak kepada sesuatu yang saudara tidak suka. Yang ni susah nak say no. Kadang-kadang orang minta tolong, dia susah nak say no. Orang menjual, dia susah to say no. Soalan yang keenam, saudara mempunyai sistem metabolisme yang perlahan. Soalan ketujuh, saudara lebih mengambil berat terhadap orang lain berbanding diri sendiri. Pentingkan keluarga, pentingkan anak, pentingkan suami, pentingkan orang lain berbanding diri sendiri. Ke-8, bagi saudara dalam kehidupan, dalam perhubungan, cinta adalah lebih penting daripada perhubungan intim ataupun seks. Ke-9, kasih sayang dan sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian penting bagi saudara. Soalan ke-10, saudara sukakan penghargaan dan mahukan kasih sayang daripada orang lain. Suka dipuji, suka ucapan hormat, suka orang yang selalu ingat pada kita. Jadi mahukan kasih sayang daripada orang lain. Ke-11, saudara sukakan kedamaian, mengambil berat dan suka mendorong atau menyokong orang lain. Ke-12, saudara mahukan kesihatan yang baik, kasih sayang dan suatu perhubungan
yang mengambil berat antara satu sama lain. Itu soalan ke-12 ya. Jadi kalau daripada 12 tadi ada berapa jawapan ya untuk anda? Kalau 7, tandakan 7. Seterusnya kita tengok personality indigo. Indigo ni warna biru nila. Mungkin ini personality anda, mungkin suami, mungkin anak anda. Jadi jangan jawab on behalf of suami, dia kena tanya soalan ni pada dia. Sebab nanti dia kena jawab sendiri. Kalau kita tolong jawabkan, takut kita bias. Kalau kita jawab untuk diri sendiri pun kadang-kadang kita bias. Jadi jawab dengan jujur, jawab dengan ikhlas. Dan kalau anda rasa berat, anda rasa betul, tapi jangan stres sangat, okey, tandakan dulu. Nanti baru kita tengok balik. Okey, soalan untuk set soalan untuk personality indigo. Soalan pertama, bagi saudara, kehidupan adalah kasih sayang dan cinta. Soalan kedua, saudara percaya dan sering mengikut naluri atau intuisi. Intuisi itu intuition, gerak hati, gerak rasa. Saudara percaya atau sering mengikut naluri atau intuisi. Soalan ketiga, saudara memerlukan kebebasan serta kekuatan supaya lebih yakin pada diri. Soalan keempat, saudara sensitif tetapi berdikari. Soalan kelima, saudara suka membantu orang lain untuk maju ke hadapan. Soalan keenam, saudara memerlukan sebuah tempat yang selamat bagi berlindung. Maknanya memerlukan security and safety. Soalan keenam, saudara memerlukan sebuah tempat yang selamat bagi berlindung. Soalan ketujuh, bagi saudara, cinta adalah lebih penting daripada seks dan kegairahan. Cinta adalah sesuatu yang utama daripada hanya hubungan intim. Yang ke-8, saudara agak sukar berinteraksi ataupun berekspresi melalui tindakan fizikal. Saudara lebih gemar, yang soalan ke-7, soalan ke-8, soalan ke-9, saudara lebih gemar meluahkan perasaan dengan sesuatu yang bersifat seni, contohnya muzik. Ke-10, saudara dapat merasakan saudara seorang yang bersifat konservatif dan memandang kerohanian sebagai sesuatu yang penting. Soalan ke-11, saudara adalah seorang yang mengikut gerak hati, artistik dan juga seorang yang berfikiran kreatif. Ke-12, bagi saudara, kejujuran, kepercayaan, kesetiaan adalah elemen yang penting. So itu 12 set soalan. Kalau anda banyak yang ya, tandakan berapakah total jawapannya. Tolong like dan share untuk Akad Ijat Kabul Ilmu sebagai tanda support kepada page saya ni. Mudah-mudahan saya akan dapat bersemangat menghabiskan buku ni. So kita dah nak habis dah page ke-111, 111, page ke-111. Seterusnya kita baca set soalan untuk personality violet. Soalan pertama, saudara suka memberi inspirasi dan motivasi kepada masyarakat. Soalan kedua, saudara disukai orang ramai kerana tarikan yang ada pada diri saudara. Soalan ketiga, saudara suka terlibat ataupun selalu terlibat dengan berbagai projek dalam satu-satu masa. Soalan keempat, wang adalah sesuatu yang melambangkan kuasa pengaruh kepada saudara. Soalan kelima, saudara perlu dan suka berdikari bagi mencapai impian. Soalan keenam, saudara biasanya menjadi ketua atau pusat perhatian masyarakat. Soalan ketujuh, saudara gemar dan terangsang dengan sesuatu yang berkaitan dengan seks. Soalan ke-8, saudara meminati muzik, terutamanya muzik yang berentak perlahan. Soalan ke-9, kejayaan diukur berdasarkan matlamat yang dicapai. Soalan yang ke-10, saudara suka berimajinasi dan suka berfikir secara inovatif. Ke-11, saudara mempunyai keyakinan diri yang tinggi, namun begitu saudara agak sensitif. Ke-12, saudara ingin menjadi seorang yang terkenal ataupun melakukan sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Saya ulang Ke-12, saudara ingin menjadi seorang yang terkenal ataupun melakukan sesuatu yang penting dalam hidup saudara. 12 soalan untuk violet. Kalau banyak jawapan ya, tandakan
berapakah jumlahnya. So itulah tadi 7 set soalan daripada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. Setiap satu set ni tadi ada 12 soalan yang saya bacakan. Kalau anda terlepas, tonton semula video ni nanti. So tandakan berapa banyak yang betul dalam bab yang akan datang. Episod yang akan datang nanti saya akan episod ke-16 nanti saya akan bacakan tentang personality 7 warna. Saya akan mulakan dengan warna merah. Saya akan baca aspek sosial, kewangan, kejaya untuk warna merah, aspek perhubungan, bagaimana dia dengan orang lain, termasuk daya rangsangan hubungan, hubungan intim. Kemudian dari segi macam tadi lepas kejaya dan bisnes. So bagaimana orang merah ni bisnesnya macam mana? Kalau kita nak bisnes ni kita kena jadi orang macam merah ke? Contoh macam tu. Dan kesihatan, pertumbuhan diri, bagaimana dia menjaga kesihatan, bagaimana dia menjaga perkembangan, termasuk dia punya personal growth dalam dia berkembang sebagai insan. Jadi untuk bab akan datang ni saya akan bacakan personality demi personality. Jadi anda nak tahu yang mana satu anda punya, buat ujian tadi dalam bab ke-15 ni tadi supaya anda tak ketinggalan dan anda dah tahu anda personality apa. Dan ingat tadi saya dah bacakan bahawa anda mungkin ada dua yang banyak jawapannya berat. Katalah merah pun dapat 8, kemudian violet pun dapat 8. Jadi nanti kita baca kedua-duanya tu, anda timbang yang mana satu mungkin berat pada diri anda. Salah satu tu mungkin personality diri, satu lagi tu yang anda kembangkan. Saya ada jumpa dengan orang personality hijau macam diri saya sendiri, tapi dia terlalu banyak warna yang dia ambil cerminnya ataupun dia ambil tempelannya, dia menjadi orang seperti warna violet. Tapi bila kita cek aura dia, dia seorang warna hijau. Tapi sebab hidup dia, di sekeliling dia, pengalaman dia, dan dia daripada dulu suka pergi kepada satu benda-benda yang bersifat inovasi, motivasi. Jadi dia cenderung untuk menjadi warna violet. Tapi bila ambil gambar aura tak ada. Tapi bila tanya set soalan, hijau pun banyak, violet pun banyak. Jadi apa yang berlaku? Dia seorang yang agresif, seorang yang kuat berfikir, bercita-cita besar, wang, kuasa adalah segalanya. Jadi dia kerja bisnes dan dia berjaya dalam bisnes. Dia lead people, dia ada ramai pekerja, dan jadi orang yang garang, tegas. Lalu ramai juga yang benci, yang tak suka sebab cakap lepas, perbuatan. Sedangkan itu berbeza dengan karakter orang hijau. Orang hijau dia sensitif, dia lembut, dia berdiplomasi dengan orang lain. Jadi apa yang berlaku, dia warna dominan dia hilang, dia ambil banyak warna mirror. Itu boleh berlaku dalam kehidupan. Tapi sampai satu tahap, bila usianya semakin meningkat, dia tak rasa tenang. Dia tak rasa, sebab dia orang hijau. Orang hijau ni pentingkan ketenangan, kebahagiaan. Lalu dia mencari, dia datang buat konsultasi dengan saya tu. Sedangkan dia seorang yang berjaya. Dia seorang yang dari segi nama pun nama besar, terkenal dalam industri, dalam skop, dalam perniagaan, ramai follower, berjuta follower contoh itu. Tapi dia cakap, saya rasa tak tenang, saya rasa keliru, saya rasa saya tak menjadi diri saya sendiri. Jadi ini boleh berlaku dalam kehidupan. Kenapa? Sebab kita terlalu mengambil warna lain, kita dahulukan. Macam contohnya, mungkin anda terpaksa menjalankan tanggungjawab. Anak yang pertama, jadi anda terpaksa menjadi pemimpin yang tegas, keras, ketua keluarga. Mungkin anda kehilangan suami, mungkin anda kehilangan ayah, mungkin anda kehilangan ketua keluarga, jadi anda mengambil alih tugas itu. Jadi terpaksa ambil warna lain sampai dah terbiasa menjadi orang itu dari sudut luarannya. Tapi jauh di sudut hati, dalaman, mungkin malam-malam bersendiri, sedih, bersendiri, macam selalu rasa keliru, selalu rasa tertekan. Kenapa berlaku begitu? Mungkin sebab anda terpaksa memainkan peranan warna diri yang lain, bukan warna diri anda yang sebenar. Jadi itu kadang-kadang menimbulkan konflik dalaman
dan mengambil masa yang panjang untuk membetulkannya. Kenapa banyak mental health ataupun mental disorder, mental issues? Bukan sebab ada mental disorder, bukan sebab ada masalah sakit mental, tapi kerana ada terlalu banyak tekanan, terlalu banyak faktor dalaman yang berlaku krisis ataupun berlaku ketidaktentuan. Kenapa? Sebab in certainty, uncertainty situation dalam internal emotion ni berlaku kerana dia mungkin diaruh untuk menjadi warna lain, bukan warna dirinya yang sebenar. Contohnya dia personality yang mungkin warna kuning, tapi dia tidak faktor nasib, faktor kehidupannya, dia tidak berpeluang menonjolkan dirinya sebagai personality kuning. Lalu dia menjadi personality yang mungkin biru, indigo. Jadi dia ada konflik. Saya pernah ada juga konsultasi dengan satu pelakon terkenal, dan dia juga mengalami isu yang hampir sama. Dalam realiti dia adalah seorang yang pendiam, dia tak banyak bercakap, dia suka menyendiri, tidak suka keluar, duduk rumah, tak suka jumpa orang. Tapi di kaca mata orang lain, di media, di layar TV, di layar putih, di filem, orang melihat dia sebagai seorang yang ceria, seorang yang agresif, seorang yang banyak bercakap, pandai berkata-kata. Sedangkan itu adalah watak yang dia hayati, yang dia ambil daripada skrip, dan dia menghayati banyak watak. Dia boleh jadi seorang yang agresif seperti gangster, dia boleh menjadi seorang yang brutal, seorang yang kasar. Tapi in reality dia tidak sedemikian. Jadi apa yang berlaku, sampai satu tahap dia keliru yang mana satu diri dia, sebab dia menguasai banyak perwatakan ni tadi kan. Tapi dia tahu diri dia yang sebenar dalam realiti dia, dalam kehidupan yang dia di luar kaca TV, luar filem, di luarnya sebagai bidang artis, dia adalah seorang yang nature, dia suka alam, dia suka seni. Waktu almarhum Ashraf Sinclair, satu masa dulu waktu zaman bujang beliau, pernah juga menyuarakan sesuatu yang ada ciri yang sedemikian. Dan saya bagi tahu, sebab bila saya cek warna dia warna hijau. Saya bagi tahu dia sukakan kebebasan, dia sukakan nature, dia sukakan alam. Dia perlu travel, dia perlu keluar, jangan berkarya hanya di Malaysia. Kerana pada masa tersebut dia sedang naik di Malaysia, tapi dia dapati bahawa dia ada kebatasan dia. Dia rasa macam ada benda yang dia tidak boleh buat dengan kebatasan syarat, ataupun mungkin pada masa itu kan keperluannya hanya nakkan dia jadi macam ni, nakkan dia jadi macam ni. Contohnya mungkin sebagai seorang yang juga model pada masa itu, nak dia lebih menampilkan dirinya sebagai seorang yang model. Tapi dia tak nak macam tu, dia nak jadi diri dia yang sebenar. Dia seorang yang aktif, dia suka sukan, dia suka sesuatu yang nature. Jadi saya kata keluar daripada itu, buat sesuatu yang berbeza, buat sesuatu yang lain. Dan mungkin kerana sifat dia suka mengembara, dia juga berdarah kacukan. Jadi dia travel dan dia buat sesuatu yang di luar daripada apa yang hanya dia mampu buat. Begitu juga saya ada seorang kenalan yang berwatakkan indigo, introvert. Dia duduk dalam dunia dia yang pelik, dunia dia yang tersendiri, suka berempati, bersimpati, terlalu sensitif dengan orang lain. Jadi kalau bercakap tentang manusia ni, dia terlebih prihatin, dia terlebih merasai, menjiwai, suka layan moha batin, indigo. Jadi kadang-kadang deria dia itu terlalu sensitif, sampai kadang-kadang dia mendengar apa kata hati orang lain. Bayangkan bila dia berbicara dengan orang, dia boleh dengar apa yang orang itu cakap dalam hati, seolah-olah dia mendengar apa yang orang itu cakap. So kadang-kadang dia jumpa dengan orang yang dia tahu orang ni selfish, orang ni hipokrit, orang itu tak bercakap jujur.
Jadi dia pelik, kenapa dia rasa macam ni? Seolah-olah antena dia tu terlalu abstrak. Dia sukakan seni, dia main muzik, dia pandai buat lagu, dia juga pandai melukis. Jadi bila dia mengalami suasana-suasana yang bila dia nak berdepan dengan orang, dia rasa selalu ada halangan, selalu ada batas, sebab dia rasa mungkin orang tak faham dia rasa orang akan cakap dia pelik, dia berperasaan, dia berprasangka bahawa orang akan bercakap sesuatu tentangnya. Jadi itu menjadikan dia bersendirian. Dah umur 40 pun tak nak mencari pasangan hidup, dan dia lebih suka perhubungan yang jangka masa pendek, tidak suka, takut untuk menjalani perhubungan yang jangka masa panjang. Jadi dia berkawan sekejap-sekejap apa semua, lebih kurangnya macam tu. Kerana dia akan dapati bahawa dia selalu bila mula suka pada orang, dia cepat mesra pada orang, dia suka pada orang, dia akan terlalu sensitif dengan orang tersebut. Jadi apa yang berlaku, dia mengalami tekanan yang berlebihan hingga perlu mengambil perlu berjumpa psikiatris dan mengambil ubat. Sedangkan dia juga seorang yang berbakat, selain daripada muzik, selain daripada melukis tadi, dia juga seorang penulis yang bagus. Dia menulis beberapa novel underground yang popular, yang ramai orang suka, hasil karya fiksionnya itu. Tetapi bila dia mengalami tekanan dan terpaksa makan ubat tadi, so tahap kesihatan minda, tahap kesihatan mentalnya tadi tidak mengizinkan lagi dia berkarya dan menulis. So hingga pada masa dia jumpa saya tu, dia ada konflik sebab dia terikat dalam dunia novel ataupun buku yang dia sedang tulis. Novel tu pula adalah novel tentang pembunuh bersiri. So dia terperangkap dalam cerita dia yang dia sedang tulis, sebab dia begitu menghayati watak itu. Jadi setiap malam dia menangis dan dia ketakutan. Bayangkan, benda-benda ini benda-benda realiti ada di kalangan kita, kerana semuanya bercakap tentang personality. Jadi apabila saya terangkan kepada klien saya ini bahawa dia sebenarnya seorang yang berpersonality berwarna indigo. So antara kelemahannya, dia akan ada sifat yang macam ni, introvert, terlalu sensitif. So dia punya third eye terlalu aktif. Jadi kadang-kadang dia mendengar benda yang orang lain tidak faham, orang lain tidak tahu. Dia berimajinasi, dia berilusi kepada sesuatu yang bersifat terlalu dalam, terlalu deep. Jadi ada kelebihan dan ada kelemahan, dan apabila saya ceritakan, terangkan dan berikan tips-tips bagaimana nak keluar ataupun mengatasi kelemahan. Setiap warna ada kelebihan dan setiap warna ada kelemahan. Jadi bagaimana nak mengatasi kelemahan tersebut, lalu dia mula perlahan aplikasikan apakah tips dan teknik untuk menguasai balik warna dirinya dengan menjadikan warnanya positif dan menghadirkan beberapa warna yang lain. Jadi tidaklah hanya terlalu indigo ataupun hanya tinggal satu warna saja, dan akhirnya dia dapat menjalani hidup yang normal tanpa perlu makan ubat, dan sekarang ini mula berkarya semula, dan buku yang saya maksudkan tadi itu telah menjadi antara best seller top 10 dekat Malaysia. Buku tu tapi buku-buku tajuk begini, buku-buku yang underground, yang bukan dia ada rak-rak buku yang tersendiri kan, yang sekarang buku-buku sedemikian diangkat menjadi karya filem ataupun karya novel, karya drama-drama. Jadi tentu sahaja ciri-ciri ini menjadi sesuatu yang orang kata unik, tetapi kalau tidak diatasi menjadi sesuatu yang mungkin negatif.
Tapi bila kuasai semula, ditunekan semula, di-energizekan, di-retreatkan semula, di-reframekan semula. Sebab itu kaedah-kaedah terapi NLP menggunakan istilah reframe, dalam tapping EFT menggunakan retreat, dalam mind body soul menggunakan retreat recharge, dalam meditation menggunakan afirmasi. Jadi anda akan belajar dalam dunia-dunia motivasi, dalam dunia-dunia self growth, perkataan-perkataan begitu. Asalnya semua datang melalui ilmu mengenal diri, dan salah satu cara mengenal diri adalah tentang warna, tentang nombor, tentang nama diri, cara kita menulis, cara kita bertutur, bahasa tubuh. Semua itu adalah tentang identiti kita punya vibration ataupun tenaga, dan salah satunya adalah tenaga warna. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Tolong like and share, banyakkan share di page-page yang mungkin anda join, dan mungkin boleh bantu ramai orang bertemu dengan ilmunya, mengenal potensi dirinya. Barulah nanti dia pergi kursus-kursus motivasi, dia pergi seminar-seminar motivasi online ke offline ke, ataupun sebab baru saja tadi PM bagi tahu tak boleh ada kan yang ramai-ramai apa semua kan. Jadi mungkin sekarang ni online lah. Jadi ataupun dia pergi baca buku-buku yang inspirasi ataupun motivasi, baru dia akan lebih faham. Kerana ubat yang baik macam mana sekalipun tak sama untuk setiap orang. Setiap orang harus tahu kemampuan dirinya. Sebab tu doktor nak bagi ubat pun doktor akan tengok saiz badan, berat badan, usia badan, jantina lelaki ke perempuan, tahap penyakit tersebut. Ada banyak area yang doktor kena try and error. Itu pun masih lagi boleh ada kesilapan dalam preskripsi ubat. Sebab tu macam hari tu pengalaman saya musim PKP ni, isteri salah makan ubat yang diprescribekan, lalu alergi yang kronik sampai kena panggil ambulan datang rumah untuk bawa pergi ke hospital balik sebab kesan alergi daripada ubat. Jadi kalau doktor tahu, takkan doktor sengaja nak bagi kan. Dia pun tak tahu, dia pun manusia biasa, tapi dia kena try and error. Tapi kalau dalam kaedah ini kita nak kenal diri, mungkin dengan lebih mengenal diri kita tahu apa yang lebih sesuai, apa yang lebih tak sesuai dengan orang tersebut. Termasuk kalau dalam sains moden, jenis darah jenis apa, sesuai dengan ubat-ubat apa, makanan jenis apa, nutrition jenis apa. Itu yang saya masukkan. Terima kasih, selamat berpuasa dan sila duduk rumah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.